أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Sampai dia di kawasan sekolah, alhamdulillah ya, dia tutup payungnya, dia pun pergilah ke bilik guru perlahan-lahan. Tetapi alangkah terkejutnya Cikgu Lan, kerana tidak jauh daripada bilik guru itu ada seorang pelajar. Pada penglihatan Cikgu Lan ada seorang pelajar lelaki tengah duduk mencangkung. Ya, pelajar laki-laki itu melihat kepadanya dengan mata yang tajam. Dia pun menyapa, "Ai, adik," dia kata, "kenapa tak balik lagi? Ayah tak datang ambil ke? Dah pukul 8 ni, malam ni. Mari cikgu pimpin bawa pulang." Tapi budak tu tak menyahut langsung. Mukanya dalam keadaan pucat, memandang tajam kepada cikgu itu. Cikgu pun heran, kenapa budak ni lain macam ni? Mulalah meremang bulu roma cikgu ni. Cikgu pun beranikan diri memberi salam. "Assalamualaikum, Dek." Tak ada jawapan. Dalam keadaan suasana begitu, cikgu ni pun taklah berani untuk sentuh pelajar tu. Cepat-cepat cikgu ni ambil bagnya, pun dia call ustaz tadi. Dia kata call sebab dia nak tanya pelajar ni. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam Ustaz." "Ya cikgu, kenapa? Hujan-hujan lebat ni cikgu di mana?" "Ustaz, gini Ustaz, saya nak cerita pada Ustaz ni." "Cerita apa cikgu?" "Ustaz, saya sekarang di bilik guru di sekolah ni." "Apa?" kata Ustaz. "Di mana?" "Di sekolah, di bilik guru, sebab beg saya yang ada dalam beg tu, dompet dan handphone tertinggal." "Oh, jadi apa masalahnya cikgu?" "Begini Ustaz, waktu saya masuk ke bilik guru ni, saya ternampak ada seorang pelajar lah Ustaz di sini. Tapi bila saya sapa dia, saya tegur dia tak jawab. Saya beri salam pun dia tak jawab Ustaz. Tapi yang membimbangkan saya Ustaz, pelajar laki-laki ni mukanya pucat lah Ustaz." "Oh Ustaz, tak apa," kata Ustaz tu. Nanti call balik, kata Ustaz. Maka cikgu ni pun matikan handphone. Kemudian kembali jumpa budak tadi yang dia nampak. Bila datang ke situ, dah hilang. Budak tu dah tak ada di situ. Kemana budak ni pergi? Pelik pula kata cikgu. Mungkinlah orang-orang kampung biasa, orang kampung nelayan, anak nelayan, mungkin suasana hujan, ribut petir ni biasa. Pada hati Cikgu Lan mungkin dah balik lah tadi. Mungkin dia balik berlari lah. Jadi Cikgu Lan sangka baik. Dalam keadaan Cikgu Lan berpikir, pening-pening fikir tentang budak tadi tu, tiba-tiba tak lama kemudian Ustaz pun datang. "Assalamualaikum Cikgu Lan." "Waalaikumsalam Ustaz." "Kenapa ni Cikgu Lan?" Ustaz pun naik ke sekolah, sama juga dengan membawa payung. "Tadi Ustaz, saya ternampaklah budak di sini." "Budak?" "Ya, seperti mana saya call Ustaz tadi." Maka Ustaz tu diam diri. "Elok kita balik cikgu sekarang, sampai nanti cikgu ke rumah Ustaz ya." Okey Ustaz." Maka mereka pun bergegas balik dari sekolah tu, terus sampai ke rumah guru, ke rumah Ustaz tu. Maka mereka pun bersimbang. Kata Ustaz tu pada Cikgu Lan, Cikgu Lan, bukankah tempoh hari saya dah begitu Cikgu Lan bahawa apa-apa saja yang Cikgu Lan nampak pelik, Cikgu maklumkan pada saya." Ya, baru saya ingat Ustaz. Ya. Jadi apa yang Cikgu Lan nampak tadi itu adalah satu perkara yang pelik.
Benar Ustaz, ya benar kata Cik Gulan. Yang sebenarnya cikgu, yang cikgu selalu nampak budak pucat muka, pandangan matanya tajam. Yang cikgu nampak tadi sebenarnya bukan setakat cikgu yang nampak, bahkan guru-guru yang lain pun nampak, orang-orang kampung pun nampak, dan saya sendiri pun pernah terserempak dengan budak itu. Masya Allah, kata Cik Gulan. Jadi budak itu siapa Ustaz? Budak itu sebenarnya bukan nama, tapi dia adalah jelmaan makhluk halus di kalangan jin yang sebenarnya suka mengganggu pelajar-pelajar sekolah dan guru-guru sekolah, bahkan orang kampung. Ya kau Ustaz? Ya cikgu. Sebab itu saya kata pada cikgu, kalau apa-apa cikgu nampak yang pelik-pelik, maklumkan kepada saya. Oh, kata cikgu. Jadi Ustaz, bagaimana kita nak selesaikan masalah ni? Masalah ni sebenarnya saya dah cuba buat rawatan setakat yang semampulah. Walaupun saya tidaklah ada ilmu-ilmu tentang rawatan makhluk halus ni, tapi setakat yang saya tahu, saya bacalah sedikit ayat suci Al-Quran berupa pendinding dan sebagainya. Tapi begitulah cikgu, sama juga. Sebab itulah orang kampung pun cuma berdiam diri. Saya pun tak buat apa-apalah. Maka Cik Gulan bertanya, Ustaz, dia tak ganggu orang ke? Kata Ustaz tu, alhamdulillah setakat ni tak adalah pula dia nak ganggu orang. Cuma bila orang terserempak dengan dia, orang terkejut, orang takut. Walaupun dia tak ganggu orang, tapi bila orang nampak orang, menyebabkan orang dia seram. Bahkan ada pelajar-pelajar yang sampai demam, ada guru-guru yang sampai demam, tak dapat tidur malam melihat makhluk itu. Yalah Ustaz, saya pun tadi meremang juga Ustaz di rumah saya ni. Ya, tapi bagaimanapun cikgu, itu satu, kata Ustaz. Sebenarnya ada lagi perkara-perkara pelik sebenarnya yang saya nak bagi tahu cikgu ni malam ni. Jadi saya minta cikgu jangan terkejut ya bila saya ceritakan sesuatu. Kenapa? Begini cikgu, yang sebenarnya apa yang cikgu alami, ya, cikgu nampak seorang budak, sebenarnya ada lagi lebih dahsyat daripada itu. Orang-orang kampung sekarang ternampak lembaga hitam, seperti menyerupai wanita yang memakai jubah hitam, tudung hitam, tertutup mukanya. Yang nampak cuma matanya, tetapi amat menakutkan, kerana bila dilihat matanya itu dipenuhi dengan ulat. Masya Allah, kata Cik Gulan. Jadi ini yang lagi bahaya cikgu. Ini yang bahayanya, dia mengganggu penduduk kampung, guru-guru, dan saya sendiri pun pernah terserempak dengan makhluk ini, kata Ustaz. Subhanallah Ustaz, macam mana lah Ustaz ya? Itulah Cik Gulan, kita sebenarnya kena hati-hatilah. Tapi macam mana pun Cik Gulan jangan takut, sebab benda tu tak selalu datang. Cuma saya minta Cik Gulan jangan terkejut. Saya nak ceritakan lebih awal supaya Cik Gulan bila terserempak dengan itu jangan terkejut. Lagipun Cik Gulan ni masih bujang kan. Kadang-kadang makhluk itu menyamar sebagai seorang wanita yang cantik. Bila orang mendekatinya, maka dia akan berubah jadi wanita yang buruk mukanya dengan baju hitam dan tudung hitam. Mengikut cerita orang-orang kampung, wanita ini mengamalkan ilmu hitam, ya, ilmu yang salah. Akibatnya jadi begitu lah. Ini kata orang kampung, wallahu alam. Ustaz menceritakan. Jadi cikgu kena hati-hati. Maka cikgu tu pun mendengar dengan penuh khusyuk apa cerita Ustaz. Katanya, ialah insyaAllah Ustaz saya akan mula berhati-hati. Maka penonton sekalian, begitulah akhir ceritanya daripada kisah ini. Ini siri yang pertama. Ini siri yang pertama, akan menyusul nanti siri yang kedua. Siapakah dan bagaimanakah kisah seram seorang wanita tua yang buruk mukanya
yang memakai jubah hitam, turun hitam tadi, seperti mana yang diceritakan. Saksikan cerita selanjutnya di episod yang kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga meminta pertolongan anda untuk sentiasa share kisah pengalaman seram daripada channel ini kepada rakan-rakan anda, kerana target saya pada bulan ini untuk sampai kepada yang pertama, tangga pertama untuk biasalah kepada semua YouTuber pemula mengharapkan yang pertama sekali adalah mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saya ucapkan terima kasih.